Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Ini adalah bab 2, perniagaan runcit dalam e-dagang. Okey, sila baca nota dahulu. Okey, di mana pelajar kena pastikan anda telah membaca nota bab 2 terlebih dahulu di dalam Google Classroom yang telah saya sediakan. Kemudian rujuk nota pintas ini sebagai rumusan bab 2 yang telah anda baca. Okay, ini adalah subtopik yang pertama dalam bab 2, iaitu pemasaran elektronik dan peruncitan elektronik. Okey, di mana gambaran sebenar peruncitan dijalankan secara online, menerusi internet, di mana kita boleh jalankan pemasaran ataupun peruncitan ini secara langsung. Boleh terus lelong, kemudian boleh jual barang secara langsung tanpa menggunakan orang tengah. E-tailers merupakan orang yang menjual barangan runcit menerusi internet. Apa yang jualan paling baik di dalam internet? Saya yakin pelajar-pelajar dah biasa menggunakan apps e-commerce seperti shopping online, order makanan online. Alright, so kadang-kadang kalau tak guna apps, you all pakai browser, direct untuk order dan juga beli barang. So jualan yang paling baik di internet, yang paling popular internet, so ada hardware dan juga software komputer. Nak beli RAM, nak beli speaker, nak beli mic, nak beli headphone. Selain daripada you all beli sendiri, pergi ke kedai, you all boleh beli secara online. Dan kadang-kadang bila beli secara online ni, kadang-kadang dia ada harga special, promosi ataupun harga diskaun. Selain daripada barang-barang elektronik, barang-barang keperluan, even sekarang ni kalau nak pergi supermarket pun kita boleh pergi beli secara online. Barang-barang di supermarket. Nak beli ayam, nak beli bawang, apa lagi nak beli sayur pun dah boleh beli secara online. Saya sendiri adalah pengguna yang pernah membeli barang-barang basah di dalam apps Food Panda, iaitu menggunakan Shop Tesco. Kat situ memang banyak barang-barang yang saya boleh beli, di mana saya tak perlu nak bersesak di pasaran tersebut. Saya just order online. Daripada segi harga, tak banyak beza. Kadang-kadang harga tu sama seperti harga yang saya pergi sendiri beli, cuma ada kos penghantaran sahaja. Sama jugalah kalau saya pergi sendiri, saya kena isi minyak dan sebagainya. Ini saya tunggu di rumah sahaja. Alright. So selain daripada barang keperluan, bekalan pejabat, buku, alat permainan. Kadang-kadang saya beli mainan untuk anak-anak saya, jadi tak payahlah saya nak bawa dia orang pergi ke kedai mainan. Produk kecantikan dan kesihatan. Alright. Dari segi hiburan, kalau produk-produk gaming, pelajar-pelajar ni memang suka main game. Kadang-kadang nak bagi dia punya keyboard yang special, speaker yang special, screen yang special, kita boleh beli online sahaja. Pakaian, yang perempuan yang memang suka shopping, tengok baju, tengok tudung, kemudian dan juga perkhidmatan lain seperti perkhidmatan bunga, buket delivery, makanan, so semuanya tu semua ada di dalam pemasaran elektronik dan juga peruncitan elektronik. Di mana apakah ciri-ciri peruncitan yang berjaya? Di mana ciri-ciri peruncitan yang berjaya mendapat pengiktirafan jenama yang baik. Contohlah kalau daripada segi produk tudung. Apa produk tudung yang memang biasa pelajar dengar? Contoh macam Farida, Nilofar dan banyak lagi. Itu adalah pengiktirafan jenama yang sangat baik. Kemudian jaminan diberi sekiranya organisasi dikenali ramai, format secara digital. Contoh kalau kita beli software, seterusnya
barang-barang yang berpatutan, kemudian merupakan barang yang menjadi keperluan pengguna. Itu adalah satu ciri peruncitan yang berjaya. Itu ada keperluan asas. So, keperluan asas kita cuma dapatkan hanya di hujung jari. Itu adalah satu ciri peruncitan yang sangat berjaya. Okey, kemudian komoditi dengan penentuan piawai tertentu. Okey, contoh macam buku, beli buku. Okey, yang telah jadi rujukan, yang memang diiktiraf. So buku tu sangat berjaya lah kalau dipasarkan di internet dan mendapat pembelian daripada pembeli. Seterusnya, pembungkusan yang kemas dan tidak dibuka. Packaging ni sangat penting. So bila packaging ni sangat penting, sebab apa? Bila seller membuat pembungkusan barang yang kita order tu dengan baik, so barang yang sampai dengan kita baik, so kita akan mark seller ni, kita akan order the next. Sebab apa? Ada seller yang tak buat packaging dengan bagus. Bila sampai pada kita, contoh kalau kita beli perabot, katakan almari kasut lah contohnya, dah dia punya kayu-kayu tu dah rosak. So itu yang kita tak nak. Alright. So mungkin koyak dan sebagainya. So itu adalah satu ciri peruncitan yang tidak baik lah. Tetapi kalau ciri peruncitan yang baik, salah satunya packaging yang kemas dan selamat adalah menambat hati pengguna. Itu adalah peruncitan yang sangat berjaya. 2.0 model perniagaan e-peruncitan. Jadi daripada pemasaran langsung oleh syarikat pesanan mail, di mana urusan jual beli berlangsung fully di dalam internet. Seterusnya, jualan terus oleh pengilang. Ini adalah pengilang ataupun pengeluar akan jual terus barang kepada pengguna direct, tak ada orang tengah. Sebagai contoh, ada jualan borong. Dia terus direct jual kepada pengguna. Macam contoh kita tengok Maidin lah, dia jual memang sekali banyak, macam bundle. Direct kepada pengguna, tidak orang tengah. So sama juga macam jualan perabot. Contoh macam IKEA. Tak perlu ada orang tengah, tak perlu ada syarikat perabot. IKEA akan provide semua perabot, rumah dan sebagainya. So pengguna, kita boleh terus beli sahaja di IKEA. Kita tak perlu pergi ke kedai perabot. Pure play e-peruncitan, di mana perniagaan ini dijalankan secara maya sepenuhnya, di mana syarikat tersebut menjual produk ataupun barangan secara terus kepada pengguna. So dia tak akan membekalkan jualan secara fizikal. Seterusnya, peruncit click and mortar. Ini maksudnya pengguna beli barang secara online. Dia pilih barang, and then dia beli, dia buat transaksi secara online, tetapi dia akan collect ataupun ambil barang dia secara fizikal. Dia kena jumpa lah orang seller tersebut untuk mengambil produk dia. Seterusnya, penjualan e-runcit menerusi mall. Ini adalah merujuk kepada directory ataupun penjualan di dalam supermarket ataupun shopping mall, yang menyediakan katalog, flyers. So contohlah macam kita masuk mall, tiba-tiba kita akan nampak ada orang akan bagi kita flyers, ataupun orang bagi kita katalog, ataupun masa kita pergi tu ada orang akan cakap, cik ni ada promosi hari ni juga, kita bagi voucher pada cik. Itu maksudnya penjualan e-runcit menerusi mall. Dan seterusnya, perkongsian perkhidmatan di mall. Ini adalah perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana shopping mall ataupun kompleks membeli belah, di mana servis untuk kita menghantar barang, untuk kita menempah barang, ataupun kita mencari barang di mall. Ini adalah
model perniagaan perujukan melalui perkongsian perkhidmatan di mall. Okey, dan yang terakhir adalah model perniagaan B2C, di mana urus niaga broker secara elektronik disediakan di antara pembeli dan penjual dalam perkhidmatan seperti pengembaraan, travelling, pasaran kerja, ataupun insurans. Di mana model perniagaan B2C ni dia terdiri daripada portal bermaklumat, portal community, content creators, pemasaran viral, markets, build to order, services provider. Pelajar boleh baca dalam slide yang saya sediakan, iaitu model perniagaan perujukan B2C. Yang terakhir, kelebihan perniagaan internet, di mana tiada batasan masa, sangat fleksibel, 24 jam, dan 7 hari seminggu. Seterusnya, menggalakkan bekerja di rumah, khususnya seperti situasi kita sekarang, walaupun kita terikat dengan SOP, so kita kena ada penjarakan fizikal, kita PKPB, kena duduk di rumah, tetapi kita masih lagi boleh menjalankan perniagaan kita dengan bekerja di rumah. Seterusnya, tiada gangguan pihak berkuasa tempatan, iaitu kita tidak perlu memohon lesen perniagaan, tidak perlu mendaftar perniagaan, tak ada risiko perniagaan daripada disita, dan juga ia sangat menjimatkan kos. Seterusnya, tidak perlu berjumpa klien. Sebab apa? Kita boleh berkomunikasi secara online. Kalau rasa perlu berbincang, kita boleh berbincang menggunakan mana-mana platform video call sekarang, video meeting sekarang. So, mudah secara online sahaja. Seterusnya, tiada pejabat. Perniagaan internet ni kita tak perlu ada premis, tak perlu ada sewa yang tinggi. Kemudian kita tak perlu bila kita ada tempat perniagaan, kita nak kena beli perabot, kita nak kena buat signage dan semua sebagainya. So memang jimat di situ. Kita berniaga saja di rumah, dan kita kena kreatif, dengan mempromotkan syarikat kita menggunakan video, elemen multimedia, interaktif dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang seterusnya, risiko rendah, di mana perkara tidak digini seperti kebakaran, tidak akan merosakkan laman web perniagaan sebab kita secara maya. Kos yang murah, di mana kita ada penggunaan internet, so kita boleh ambil package yang sesuai lah. Dan seterusnya, pendapatan dalam mata wang asing, bekerja di rumah dengan gaji USD, pendapatan 3.5 kali ganda berbanding gaji bekerja di pejabat. 4.0, asas keperluan perniagaan di internet, mesti kena ada rangkaian internet. Kalau tak ada, tak boleh lah. Selain daripada internet, kita perlu ada device lah, macam perkakasan, dan juga kita perlu ada software, iaitu perisian perniagaan. Seterusnya, kena memahami bahasa Inggeris. Normally kita perniagaan ni kalau boleh buat dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia pun boleh buat, dua bahasa pun lagi bagus. Seterusnya, rakan niaga. So kita mungkin ada kita punya tim kita untuk memperkembangkan bisnes kita. Kalaulah kita bukan owner syarikat tersebut, kita mungkin boleh buat secara dropship. Tapi dropship ni pun kalau kita ada tim-tim kita pun sebenarnya lagi bagus, tak ada masalah. Lagi berkembang kita punya perniagaan. Asas keperluan yang lain, kena ada buku untuk kita buat rujukan, reference, laman web, website ni sangat penting. Media sosial seperti IG, kemudian FB, apa lagi, page, right?
seminar. Okay, sekali-sekala pergilah seminar untuk menambahkan ilmu kita. Mana tahu kita dapat tips-tips yang baru, okay, selari dengan keperluan perniagaan online masa kini. Okay. Alright, so sekian sahaja untuk topik 2. Sebarang pertanyaan boleh ajukan terus kepada saya semasa live kelas, atau email terus kepada saya, ataupun awak boleh pelajar boleh mesej ataupun WhatsApp saya secara personal dan berkumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum.